mengalami tekanan berganda dengan ancaman peperangan, kebuluran, kemiskinan, masalah kesihatan, bencana alam dan sebagainya. Apa tindakan kita? Bantu mereka melalui kempen My Sedekah, anjuran Islamic Relief Malaysia. Ketika kita leka mengambil masa untuk membantu, mereka telah pun kehabisan waktu. Bertindak sekarang. Hubungi 0389263434 atau layari www.islamic-relief.org.my untuk zahirkan keprihatinan anda. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Ramai kalangan pemandu atau pilot, pemilik kenderaan atau penunggang motosikal lagi ni gemar menggunakan gadget ketika pemanduan atau menunggang. Ini akan memberikan kecelakaan kepada diri sendiri ataupun kecelakaan kepada orang lain. Janganlah kita sebagai penyebab menyebabkan orang lain mati atau orang lain susah atau orang lain cedera. Kerana bukan kita kesorangan bila berada di atas jalan raya. Jauhkan diri anda daripada gadget ketika pemanduan dan juga menunggang motosikal. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Seluruh warga pendidik perlu lebih kreatif dan peka untuk memenuhi segala keperluan dalam menyampaikan perkhidmatan mereka selaras perkembangan teknologi digital pada masa kini. Justruru Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazudin Putra Jamalulal bertitah, proses pengajaran dan pembelajaran pada masa kini perlu lebih berfikiran jauh ke hadapan dalam menepani cabaran perkembangan teknologi digital. Baginda bertitah demikian selepas berkenan berangkat menyerahkan sumbangan zakat Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS di Kampung Seberang Tok Pi, Kuala Perlis. Semua pokok ru di Pantai Puteri di Melaka yang berusia lebih 23 tahun dan mencapai ketinggian maksimum akan ditebang atau dicantas secara berperingkat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Kuno Tuminah Kadi berkata, sebagai permulaan, sebanyak 15 pokok ru yang condong ke arah laut dan jalan raya telah dipotong oleh pihak Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB sejak Sabtu lepas. Katanya lagi tindakan segera dilakukan berikutan kematian seorang bayi berusia setahun 5 bulan, ekoran pokok ru yang tumbang menimpanya sewaktu berkelah di pantai berkenaan. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya bakal ke udara pada pukul 12.30 hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 11 November dalam tahun 2015, Konvensyen Pensyarah Tahfiz Peringkat Kebangsaan kali ke-14 telah dirasmikan oleh Datuk Wira Insinyur Haji Idris Haji Harun, Ketua Menteri Melaka di Hotel Bayview Melaka. Konvensyen yang diadakan selama 3 hari ini dianjurkan oleh Darul Quran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dengan kerjasama Majlis Agama Islam Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka. Konvensyen bertemakan Hufaz Rabbani, penjana generasi ini, memberi tumpuan kepada akhlak dan peribadi para hufaz Al-Quran dalam usaha mengangkat martabat mereka sebagai Hamlatul Quran. Pada majlis yang sama turut diadakan, majlis menandatangani perjanjian antara JAKIM dengan Jabatan Agama Islam Melaka bagi meneruskan kerjasama dalam melaksanakan program Diploma Tahfiz Al-Quran di negeri Melaka. Sesungguhnya, kerjasama antara pihak JAKIM dengan agensi-agensi agama negeri dalam melaksanakan konvensyen seperti ini mampu memartabatkan lagi agama Islam ke aras yang lebih tinggi. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Akib Negara Malaysia. Orang awam dinasihatkan untuk sentiasa merujuk portal www.met.gov.my, media sosial Met Malaysia dan memuat turun aplikasi My Cuaca bagi mendapatkan maklumat cuaca yang terkini dan sahih.
Pesanan khidmat awam ini dibawakan untuk anda oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KCOM. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا يا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا يا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام اللهم أنت السلام Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah kesejahteraan. Daripada mula segala kesejahteraan, dan kepada mula kembalinya kesejahteraan. Maka hidupkanlah kami, wahai Tuhan kami, dengan kesejahteraan. Dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, negeri kesejahteraan. وإليك يعود السلام فحينا يا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. Ayo sertai kuis longgar bahasa bersempena dengan Dekad Membaca Kebangsaan 2022 Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi pemanggil bertuah menerusi slot aspirasi 10.1 setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 November 2022 dan rebut peluang menangi voucher buku Dewan Bahasa dan Pustaka bernilai RM200. Anda hanya perlu kenal pasti perkataan yang terkini bagi menggambarkan maksud yang sama dengan perkataan arkaik yang diberikan oleh penyampai. Menarik kan? Apa lagi? Jangan lepaskan peluang sertai kuis selongkar bahasa hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1 IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi, salam Tuhan juga untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Tak kira di mana anda berada, terima kasih kerana terus setia bersama kami di Radio IKIM. Perkongsian kita hari ini hari Isnin bersama saya Nur Hayati Paradi untuk perkongsian di tanggal 14 November 2022 bersamaan dengan 19 Rabiul Akhir 1444 Hijrah. Semoga sentiasa dalam keberkatan, kebaikan untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah telah pun sama-sama kita ikuti perkongsian warna pagi sebentar tadi. Telah pun mewarnakan pagi anda bersama dengan rakan-rakan kita. Kita ada Pian dan juga Lukman dan juga penerbit mereka Haji Faiz Haji Osman. Semoga apa jua yang mereka kongsikan memberikan kita suntikan semangat untuk meneruskan kehidupan, meneruskan tugasan dan sebagainya dengan penuh amanah dan juga dengan lebih berdedikasi, insya-Allah. Baiklah, untuk bersama dengan Yati, hari Isnin jadual kita bakal bersama menerusi rancangan Pesona Dizara sekejap lagi. Untuk jam pertama kita akan bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin yang saat ini berada di Argentina untuk tournament beliau, dan insya-Allah kita akan dapatkan Ustaz Muhammad untuk berkongsi dengan kita. Kita doakan semoga line elok dan kita dapat Ustaz dapat berkongsi ilmu bersama kita dan kita dapat manfaat daripada ilmu beliau, insya-Allah, walaupun jauh, tapi mudah-mudahan kita mendapat sesuatu yang baik juga menerusi Pesona Dizara hari ini. Jadinya ikuti perkongsiannya nanti secara langsung kami keudarakan di Radio
Institut Kefahaman Islam Malaysia. Juga kita ada videonya untuk anda tonton di FB IKIM FM dan juga di YouTube channel IKIM. Juga secara langsung kami kongsikan bersama dengan anda. Jadi ikuti perkongsiannya sebentar saja lagi. Saat ini jom kita dengarkan lagu inspirasi kita pertama bersama dengan The Truth dengan Cinta Sementara. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Aku musafir dunia, berkelana bukan lama. Segala indahnya dunia telah ku amati. Pernah di persimpangan, kabus menutupi jalan, hingga mata tertawan pada jalan lainan indah. Ibarat fata morgana yang menipu mata, tapi ku mengerti palsu atau benar, hanya kerana bodohnya aku ingin nikmatinya. Bagaimana hati tak tergoda, celah terhias seri warna, kelabu mata, terpukau jiwa, lupa musafirku cuma sementara. Sukar aku nafikan, menipu diri sendiri, dalih seribu pada cinta hakiki, hanya kerana bodohnya aku sangka kau kasih. Biar timur baratku kembara, gunung lautanku tempuh jua, tiada sempurna angan dan cinta dalam mengejar cinta sementara. Tuhan saksi kalau usahaku mencarimu, kerana kasihmu abadi awal dan akhir. Mekalah selalu agar dapat aku singkir cinta selainmu sepenuhnya dari hati. Oh, oh, oh. Bagaimana hati tak tergoda, bagaimana hati tak tergoda, di celah terhias seri warna, kelabu mata, terpukau jiwa, lupa musafirku cuma sementara. Biar timur baratku kembara, gunung lautanku tempuh jua, tiada sempurna angan dan cita dalam mengejar cinta sementara. Tiada sempurna angan dan cita dalam mengejar cinta sementara. Lea, saya tengok awak sehari dua ni asyik murung saja. Nanti
makin naik darah tinggi awak tu tahu. Saya ni risaulah Abang Haji. Awak ni tak sudah-sudahlah risau. Awak kena jaga kesihatan awak, Leha. Cuba cerita sikit kat saya. Apa yang awak risaukan sejak akhir-akhir ni? Kita ni Abang Haji, anak kita ramai tapi semuanya perempuan. Yang lelaki cuma anak kakak saya yang kita jadikan anak angkat dan saya susukan dia. Memanglah dia mahram kita dengan anak-anak kita. Tapi dia bukan waris kita bang kalau kita dah tak ada nanti. Itu yang awak risaukan, Leha. Sebab bila kita meninggal nanti, bukan semua harta kita tu anak perempuan kita dapat. Kalau kita buat wasiat pun, saya tak tahu cara yang terbaik. Boleh ke buat wasiat untuk waris sendiri? Abang nak ke nanti adik-beradik abang berebut-rebutkan harta abang bila abang dah tak ada nanti? Harta atas nama abang tu bukannya sikit. Tanah abang bukannya sekangkang kera. Rumah sewa je ada 200 buah. Lori sampah ada 70 buah. Tanah kelapa sawit 100 hektar. Hei, Abang Haji ni risau tu saya. Betul juga awak cakap tu, Leha. Selama ni, saya tak terfikir pula nak uruskan harta-harta itu. Tapi, macam mana nak buat? Dengan siapa boleh kita rujuk? Anda ada masalah untuk menguruskan harta anda? Bawalah masalah-masalah anda berkaitan harta kepada kami untuk diselesaikan dengan menghadiri program kami Kursus Bimbingan dan Panduan Pengurusan Harta Keluarga Islam tahun 2022 yang akan diadakan pada 22 hingga 23 November 2022 di Dewan Besar IKIM. Yuran hanya RM450 saja. Untuk pendaftaran, hubungi unit program dan latihan di talian 0362046323 atau 325 atau layari laman web IKIM untuk maklumat lanjut. Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad. Jimat berganda-ganda. Mari rebut peluang berwakaf kerana wakaf itu memberikan pahala berterusan. Bersama sertai program wakaf buku IKIM untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Program ini memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan buku-buku ilmiah seperti perpustakaan awam, perpustakaan sekolah tahfiz, perpustakaan universiti, pusat sumber masjid dan lain-lain. Sekiranya anda berminat untuk menyertai program wakaf buku IKIM ini, hubungi atau WhatsApp 011-5769-5400 untuk tahu kaedahnya. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له بموقها فغفر لها. رواه البخاري. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pada suatu hari seorang pelacur terlihat seekor anjing sedang mengelilingi perigi sambil lidahnya terjelir akibat kehausan. Pelacur tersebut lantas menanggalkan kasutnya untuk mengisi air lalu memberi minum anjing tersebut, maka telah diampunkan dosanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini membicarakan ganjaran bagi amalan, kesungguhan dan ketulusan melestarikan alam sekitar dengan berbuat baik kepada haiwan, termasuk anjing yang kehausan. Islam mengajar umatnya bersifat ihsan terhadap sesama makhluk, termasuklah haiwan. Selain itu, Islam melarang penganiayaan terhadap haiwan sebagaimana hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita masuk neraka kerana seekor kucing yang diikatnya. Dia tidak memberinya makan dan tidak membiarkannya memakan serangga bumi sehingga mati kelaparan. Hadis riwayat Muslim. Ganjaran pelestarian alam sekitar diungkap dalam hadis ini ialah pengampunan dosa
biarpun dilakukan oleh seorang yang bergelumang dengan maksiat seperti pelacuran. Ihsan dalam kerangka pelestarian alam sekitar membolehkan infrastruktur dan kemudahan awam dibangunkan secara mizan mengikut keperluan untuk turut memudahkan seluruh manusia dan makhluk lain menyerahkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipetik daripada buku 40 hadis pelestarian alam sekitar, tulisan Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang dan Profesor Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Yusof, terbitan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Hilangkan keraguan, terangkan kegelapan apa yang ada di langit dan bumi. Di sini aku perjuangkan. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih rakan pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio IKIM. Perkongsian kita waktu ini untuk bersama dengan rakan-rakan pendengar menerusi rancangan Pesona di Zahra. Kita cuba dapatkan Ustaz Muhammad Abdul Amin untuk bersama dengan kita yang berada jauh nun di bumi Argentina. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Kat sini kami dah mendung-mendung macam nak hujan Ustaz. Kat sana cuacanya bagaimana Ustaz? Oh, sini malam pukul 11 malam 11 dan malam. bukan hujan Hujan. Malam-malam hujan. Allah Akbar. Cantik Ustaz. Latar belakang Ustaz cantik. Ya Allah. Jadinya untuk anda nak tahu cantik tak cantik Ustaz kat Argentina saat ini, anda boleh ikuti perkongsian kita di FB IKIM FM dengan YouTube channel IKIM. InsyaAllah Ustaz. Hari ini Ustaz nak cerita berkenaan dengan membina kekuatan emosi. Sebab masih lagi kita bercerita tentang emosi Ustaz. Bagaimana nak membina sebenarnya Ustaz? Ustaz dah jauh dekat luar negara. Lagilah kan kena ada emosi yang kental. Jadi bagaimana Ustaz perkongsian kita hari ini? Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Hadirmati Allah di JKIT, selesai kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, serta abang yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Alhamdulillah, walaupun kita dari kejauhan beribu batu other side the world, maksudnya separuh dunia ni tapi kita tetap dapat bersama dalam Pesona di Zahra, insyaAllah. Okey, sebelum itu saya minta tolong kita salin perkataan saya ni tolong salin perkataan ni Okey, tolong salinkan perkataan ini. Okey, ada 5 perjalanan, maksudnya perjalanan kita membentuk kita punya diri ataupun peribadi. Okey, tolong kita salinkan perkataan saya ni. Saya akan cakap pelan-pelan maklumlah takutnya lain daripada Tuhan ni tak apa okey, ataupun mungkin kita salin terlalu lambat, ataupun kita mungkin tak sempat untuk salin. Okey. Makna perjalanan pertama adalah kesedaran. Okey, kesedaran akan membentuk cara kita berfikir. Okay, tuliskan step pertama dulu. Kesedaran akan membentuk cara kita berfikir. Okey, saya cerita dulu ke 5 step perjalanan kehidupan manusia dalam membentuk satu peribadi kan. Kemudian nanti kita syarahkan. Okey, jadi kesedaran dia akan membentuk cara berfikir. Okey, cara berfikir yang keduanya dia akan membentuk kita punya tindakan. Okey, cara berfikir akan membentuk kita punya tindakan. Okey. Yang ketiganya adalah tindakan. Okey, yang keduanya adalah yang kedua tadi bahawa cara kita berfikir akan membentuk tindakan kita. Okey. Yang ketiganya tindakan akan membentuk tabiat. Okey, tindakan akan membentuk tabiat. Okey, tindakan akan membentuk tabiat Okey. Yang keempat,
Yang keempat dia, yang ketiga dia adalah tindakan akan membentuk tabiat. Yang keempat dia, tabiat ini dia akan membentuk karakter ataupun personality. Kan? Tindakan akan membentuk cara hidup, personality kita lah, personality tabiat akan membentuk personality. Okey. Dan yang kelima iaitu personality akan membentuk cara hidup. Okey, personality akan membentuk cara hidup kita ataupun kita punya perjalanan hidup, destiny. Kita punya perjalanan hidup Okey. Di mana karakter akan membentuk kita punya cara hidup. Okey. Dah kelima-lima kita boleh salin. Okey, sekarang saya nak cerita, nak syarahkan kelima-lima perkara ini. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmatullah sekalian kan. Okey. Dalam suatu hidup kita ni, yang membentuk diri kita ni siapa adalah dipanggil satu perjalanan. Satu perjalanan pembentukan kita punya destiny, cara hidup kita punya. Dalam Quran Allah sebut qul hadza sabili, ini adalah jalanku. Okey, jalanku, maknanya jalan yang kita nak ikut Okey, semuanya bermula dengan satu insight kita panggil, ataupun satu celik akal, kesedaran. Okey, contoh pada hari ini, bila kita belajar mengenai tentang maknanya emosi. Okey, banyak alhamdulillah daripada para pendengar dia membentuk satu kesedaran. Okey, maksudnya kesedaran orang ni berbeza, suami aku berbeza, anak-anak akan berbeza dan sebagainya. Benda kesedaran, benda insight ini, benda kesedaran ini benda sangat penting. Sedar. Dalam konteks perhubungan ini step pertama. Sebab apa? Daripada sedar, daripada kesedaran, dia akan membentuk cara berfikir. Kita punya konsistensi ataupun kita punya istiqamah dalam kesedaran, kita sedar, kita bergerak dalam minda yang sedar, dia akan membentuk cara kita berfikir. Sebagai contoh, hari ini kita sedar bahawa aku ni jenis orangnya merah contohnya. Isteri aku hijau. Okey? Jadi maknanya cara bercakap orang merah dengan cara bercakap orang hijau dia tentu berbeza. Kan kita ulang balik maknanya di sudut warna emosi kan. Maksudnya emosi ni ada merah ni masa sekarang, cabaran kan. Maknanya kemudian biru santai main dia kan. Hijau ni sympathy. Kemudian yang keempatnya kuning dalam SOP peraturan. Jadi maknanya ada kesedaran dia akan membentuk kita punya cara berfikir. Okey? Konsisten cara berfikir, kita berfikir dengan cara kita berfikir ni konsisten secara istiqamah kita berfikir orang ni berbeza. Dari situ akan lahir macam mana cara kita nak ambil hati pasangan kita. Macam mana cara kita nak ambil hati kita punya maknanya orang sekeliling kita. Dia akan membentuk satu tindakan. Jadi maknanya perjalanan cara kita kehidupan kita ni dia bermula dengan kita ada kesedaran. Kesedaran datang daripada ilmu, macam kita bincang mengenai pengurusan emosi, kan? Dia konsisten, dia kita akan nampak orang ada kesedaran, dia akan ada berubah cara berfikir. Kemudian statement keduanya, orang yang berubah cara berfikir, kita akan nampak perubahan dia dengan cara tindakan dia. Mana alhamdulillah, maksudnya daripada kita belajar dalam Personal Zahra ni tiap-tiap minggu, kita akan nampak bagaimana ramai di antara yang mendengar alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia sedar, dia berubah cara berfikir dia, cara memandang dia kan, berubah cara berfikir, berubah cara tindakan. Dia akan lebih sabar kan, dia akan lebih maksudnya lebih bertoleransi dan sebagainya. Okey, so, maksudnya daripada cara berfikir akan merubah kita bercara tindakan. Okey, kemudian konsistensi atau istiqamah dalam tindakan satu benda. Contoh macam tindakan kita tu kita lebih toleransi dan sebagainya, dia akan menjadi tabiat. Tabiat macam mana? Tabiat katakanlah kita akan lebih bertimbang rasa. Dan kita lebih menghargai. Benda-benda tabiat yang lahir daripada tindakan kita tu. Dan kita akan lebih berlapang dada contohnya. Jadi maknanya tabiat. Tabiat akan membentuk karakter. Karakter apa? Orang ni akan lebih berakhlak. Orang ni akan lebih lembut. Orang ni akan lebih maknanya memahami. Tabiat akan bentuk karakter. Dan karakter dia akan membentuk
iaitu kita punya perjalanan hidup kita tu. Perjalanan hidup kita, siapa kita nak bawa ini. Sebab itu sebagai orang dalam hadis Nabi SAW sebut orang yang ada sistem kepercayaan, orang beriman, orang Islam contohnya, dia mesti terbeza jalan hidup dia terbeza dia punya laluan hidup dia, cara jalan yang dipilihnya. Sebab orang dia ada jalan pilih dia, contoh macam hari ni kan, DJ KIT contoh katakan satu orang tu kenapa dia memilih untuk lebih berakhlak contohnya kan, maknanya perjalanan hidup dia terlebih, maknanya lebih menghargai orang lain. Dia membina empati dan simpati dalam diri dia. Nothing maknanya personal. Semua benda bukan personal untuk diri dia saja, tak. Semua benda adalah orang lain juga. Maksudnya dibentuk benda itu, perjalanan itu. Di mana benda ni bermula? Perjalanan hidup kita ni yang kita pilih ni mana dia bermula? Dia bermula daripada karakter tadi. Karakter tu bermula dengan tabiat. Tabiat bermula dengan tindakan kita yang hari-harian, tindakan yang bagus setelah kita ubah. Tindakan bermula dengan cara berfikir. Cara berfikir bermula dengan kita punya kesedaran. Itu satu perjalanan. Jadi agak pening sikit pada hari ni, tapi saya nak cerita step dia. 5 step. So jadi maknanya apa-apa yang kita pelajari, apa-apa yang kita pelajari, maknanya sepanjang mana setahun pengurusan emosi ini, kita biar lahir satu kesedaran. Sedar, orang beza contohnya kan. Daripada kesedaran dia akan lahirkan tindakan. Okey? Daripada kesedaran dia akan lahir cara berfikir. Cara berfikir kita akan terbeza. Kalau kita ada ilmu, kalau kita memahami akan terbeza. Kan? Daripada cara berfikir akan terbentuk satu lagi iaitu perubahan tindakan kita. Mungkin dulu kasar dan sebagainya, sekarang mungkin makin lembut. Kan? Bila lahir tabiat, kan? Maknanya tindakan ni kalau dah selalu dia bagi konsisten, dia akan jadi tabiat. Kan? Setengah ulama kata 21 hari. Dan untuk dia jadi karakter diperlukan 70 hari. Mana tabiat tu dibiasakan, dia akan jadi karakter kita. Dia akan jadi kita punya peribadi kita. Dan daripada peribadi itu akan membentuk satu perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita maknanya sabil kita atau perjalanan kita ataupun kita punya destiny, tujuan hidup kita tu akan terbentuk dengan karakter yang kita bentuk itu. Okey. Jadi untuk kita menghilangkan pening kita berhenti rehat sebentar, kita garapkan dulu idea ni, benda apa Ustaz sebut dia lima jalan ni kan. Dan nanti kita akan kongsikan. Minta tolong kongsikan pendengar sekalian, macam mana apa yang kita sebut ni kita perasan ke tidak terbentuknya kelima benda ni. Bermula daripada kesedaran, lahir kepada cara berfikir, berubah cara berfikir, konsisten dia nampak kepada tindakan. Dan tindakan tu nampak kepada tabiat kita berubah. Tabiat akan mengibatkan karakter kita berubah. Karakter kita berubah, nampak kita punya maknanya lifestyle kita, perjalanan hidup kita maknanya berubah. Dan menjadikan kita lebih baik. Lebih baik bukan daripada dengan orang lain, tapi lebih baik daripada kita yang semalam. Kita berehat sebentar. InsyaAllah itu yang kita inginkan Ustaz. Kita nak ada satu karakter yang memang autopilot dah. Kita memang ada kekuatan emosi yang begitu. Macam orang dulu kata lebih makan garam dan sebagainya sebab ada pengalaman tu kan Ustaz kan. Jadi kita tak tahu pengalaman anda bagaimana yang menjadikan anda berubah. Disebabkan usia ke, disebabkan apa ke. Jom contoh kongsikan bersama kami di FB IKIM FM dan juga YouTube channel IKIM. Kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami menerusi perkongsian Pesona di Zara. Yeah.
Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kembali kita bersiaran waktu ini bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Pesona di Zara kita di Malaysia. Ustaz ada di Argentina untuk bersama dengan kita. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi bersama dengan kami, ambil ruang waktu juga. Dah malam dah tu, tak tidur lagi Ustaz. Allahuakbar. Ustaz, hari ini kita cerita tentang membentuk kekuatan emosi. Ramai sahabat-sahabat kita setuju dengan apa yang Ustaz kongsikan. Antaranya seperti rakan kita Rosni Hassan kata celik akal, bentuk cara berfikir dan sebagainya. Inilah masanya kita nak memperkuat, nak serasikan rasa kita lebih baik lagi, nak lebih memaafkan, lebih berpendirian mungkin, lebih prihatin, lebih terbuka, lebih toleransi. Jadi itu bagaimana perjalanan tu Ustaz kan, nak mendapatkan kekuatan emosi tu. Ustaz, kita sambung sikit lagi Ustaz sebelum kita nak kongsikan juga antara soalan-soalan sahabat-sahabat kita. Silakan Ustaz. Okey, dalam Imam Ghazali pernah menyebutkan, Imam Ghazali kata apa, carilah kamu kesedaran dalam hati kamu ni, pertama sekali dengan kamu membaca Al-Quran. Okey, maksudnya dengan baca Al-Quran tu kita akan banyak baca ayat-ayat dan secara tak langsung sebenarnya ayat-ayat yang membentuk emosi kita tau. Contoh macam disuruh kita untuk maknanya berkasih sayang contohnya. Maksudnya hijau. Disuruh kita mentaati, lebih teliti dalam ikut agama, itu kuning. Disuruh kita untuk maknanya merah, maksudnya buat keputusan, maknanya merahkan keputusan kan, mengikut apa yang Allah perintahkan. Disuruh kita lebih maksudnya santai, maksudnya benda-benda dunia ni maknanya jangan peningkan kepala kau, maknanya Allah ada, itu kan benda biru kan. Okey, maknanya carilah maknanya benda yang menyemangatkan hatimu, maknanya hatimu dengan emosi kamu tu dengan baca Al-Quran. Okey. Kalau kamu tak dapat dengan baca Al-Quran, maka carilah ia dengan kamu mengingati mati. Sebab kalau kita mengingati mati sebenarnya dengan sendiri emosi kita akan terbentuk dengan lebih bagus. Nak apa dunia ni kan, apa kita perlu merancang akhirat kita kuning. Kan? Kita perlu berbuat baik hijau. Okey, kita perlu maksudnya tenang-tenang sajalah benda dunia ni biru. Okey, kita perlu maksudnya hidup kita ni tak lama ni, maksudnya macam mana pun kita kena paksa diri kita untuk membuat benda lebih baik lagi, merah kan. Maksudnya carilah maknanya benda-benda yang kalau kamu tak dapat dengan baca Quran, kamu cari dengan mengingati mati. Okey, kalau tak dapat dengan mengingati mati, maka carilah dengan sembahyang. Dengan sembahyang tu sebenarnya dia akan membentuk emosi kita. Dan sembahyang tu akan jadi kita lebih tenang, ingat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita surrender, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kamu tak dapat mencari dengan ketiga-tiga ini, maka kamu mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kamu ada hati. Kerana apa? Kerana sebenarnya kamu hidup tu sebenarnya hati kamu telah mati. Nampak tak? Maksudnya benalah peribadi kita, hati kita ni dengan kita membaca Al-Quran, maknanya bentuk emosi kita yang bagus, ada kesedaran, dengan hati itu ada kesedaran. Kalau tak, kesedaran tu bentuklah dengan mengingati mati. Kalau tidak, kesedaran tu bentuklah dengan sembahyang. Kalau tak ada tiga-tiga benda ni, minta kepada Allah supaya Allah kurniakan hati itu. Sebab maksudnya hati kamu tu telah mati sebenarnya. Mana bagilah hati yang baru supaya kita ada kesedaran. Kan? Jadi maknanya, kenapa Imam Ghazali disebut macam tu? Daripada kesedaran, dia akan membentuk kita, mengubah kita cara berfikir kita. Cara berfikir kalau konsisten, kita betulkan cara berfikir. Cara berfikir ni datang antaranya dengan kita self-talk. Maknanya kita cek bahasa dalaman kita. Bahasa dalaman kita, cara kita berfikir tu dengan bahasa dalaman kita tu. Bentuk bahasa dalaman, dia akan membentuk cara tindakan kita. Kan? Tindakan kita jadi konsisten, jadi tabiat. Tabiat konsisten jadi karakter kita. Macam mana karakter kita ni? Kan? Karakter konsisten, kita kata terjemah, dia akan nampak dengan cara sebagai cara hidup ataupun lifestyle. Lifestyle macam mana hidup kita ni. Kan? Dan orang yang nice adalah orang yang dia memahami, maksudnya dia nampak mengenai agama tu membentuk satu cara hidup yang memang indah cerita dia. Kan? Maknanya bawa kita kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat dan sebagainya. Kan? Jadi maknanya, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat sekalian, apa-apa pun dalam hidup kita ni, dia bermula dengan insight ataupun kesedaran ataupun celik akal. Kan? Jadi maksudnya,
Selagi mana kalau kita tak ada benda tu, dia tidak akan ada step perjalanan seterusnya. Kita tengok hari ni katakan suami kita maknanya tak memahami garang dan sebagainya kan. Dia belum ada lagi insight itu, kesedaran itu. Maka bagi dia dengar Personal Zahra macam mana orang tu berbeza, macam mana pengurusan emosi, dia faham bentuk cara berfikir. Berfikir dia secara konsisten, dia akan membentuk cara bertindak. Bertindak dia kalau konsisten, mana kalau ulama kata 21 hari, dia akan bentuk tabiat. Tabiat itu kebiasaan. Tabiat itu bentuk, dia akan jadi karakter kita. Macam mana karakter kita tu? Karakter akan bentuk lifestyle ataupun cara hidup kita lah, lifestyle kita. Itu lima maksudnya step atau perjalanan dalam membentuk satu peribadi yang bagus sebenarnya. Ustaz, ada yang tanya ni Ustaz. Ada yang tanya ni di FB IKIM, Yasir Arafat tanya Ustaz, kata, Assalamualaikum Ustaz, kata selalu tindakan dan mulut lagi laju dari kesedaran dan fikiran. Dia bertindak dengan mulut dengan ni lagi laju daripada dia tak sempat fikir Ustaz. Macam mana nak buat ataupun nak ubah tabiat tersebut Ustaz? Okey. Mulut dengan tabiat terlebih laju, maksudnya apa? Itu adalah emosi asal kita yang mungkin negatif. Contoh katakanlah kita merah ni ada respon spontan, dulu dan sebagainya. Sebab itu kesedaran tu dia akan membentuk by skill. Maksudnya kita bentuk tabiat tu secara skill, bukan secara respon spontan kita. Kan? Jadi orang yang memang dia punya emosi, dia adalah emosi yang memang inborn, lahir dia akan melahirkan reaksi spontan. Tapi kalau reaksi matang ni apabila ada kesedaran by skill. Contohnya, katakan dia emosi biru contohnya. Apa-apa benda dia akan buat kelakar dulu. Tak serius orang dia. Tapi ada setengah-tengah benda dia perlu kuning. Maknanya by skill dia bentuk, ini tak boleh gurau, tak semua benda boleh gurau. Tak semua tempat boleh gurau. By skill dia bentuk untuk kuning. Secara skill, secara respon matang kita panggil. Sebab tu kita pernah bincang dulu satu tajuk dipanggil respon spontan versus respon matang. Respon matang tu kita bagi respon satu benda tu dengan by skill. Dan kita ada kesedaran, ni tak semua benda gini. Contoh macam kita kata merah lah kan. Dan maknanya tak semua benda boleh paparkan merah. Kalau orang inborn merah, dia respon spontan dia akan jadi dia starter merah lah. Itu kadang-kadang pergi bercuti dengan keluarga ke, pergi beli barang, sepatutnya perlu pakai hijau ataupun biru. Tapi sebab dia inborn dia merah, reaksi spontan dia tu marah je kerja dia. Itu jadi maknanya dia kena ada kesedaran untuk by skill dia bentuk secara okey, ini aku ni pergi sesekali pergi shopping dengan isteri, so kena biru lah, kena paparkan biru tu. Kan respon spontan versus respon matang. Jadi itu. Jadi maknanya kesedaran tu akan membentuk kita secara skill. Okey, aku kena stop. Okey, apa aku perlu buat sepatutnya berdasarkan ilmu yang dah dipelajari. Itu bermula kesedaran. Ilmu tu akan bentuk kesedaran tu. Maksudnya sekarang dah ada langkah pertama lah Ustaz. Maksudnya dah sedar lah tu. Dah sedar dah tahu dah. Yeah. Dia dah kurang satu tempat. Lepas tu dia kena bentuklah skill tersebut Ustaz ya. Betul. Jadi maknanya walaupun dia kata saya ni memang ada maknanya mulut atau tindakan lebih laju lagi, dia ada kesedaran something tak kena ni. Sebab kalau tak ada ilmu, tak ada kesedaran tu, dia akan rasa feel good untuk buat benda tu kat orang. Dia tak nampak pun ada masalah. Ya. Jadi mana yang cabaran adalah teruskan istiqomah ada kesedaran itu. Kita kena sedar. Hidup ni kena sedar. Bukan berkhayal. Contoh nak cerita kan. Berkhayal atau syok sendiri. Dia kena ada sentiasa kesedaran. Sentiasa dikejutkan. Sebab tu sembahyang tu kan Imam Ghazali sebutkan, baca Quran ingat mati dengan sembahyang tu akan menjadikan kamu sedar. Maknanya ada ingatan tu secara konsisten tu berulang untuk kita sedar. Tak boleh buat macam ni. Dari kesedaran dari step pertama. Sedar akan membentuk cara berfikir. Mana ada step pertama dah. Baik Ustaz, seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita di WhatsApp Wikim daripada Puan Nafisa. Tanyakan soalan Ustaz, kata dia ada banyak soalan. Soalan pertama, apakah dengan anak usia 7 tahun kita kena paparkan emosi hijau dan biru saja Ustaz? Santai je, kena prihatin je, kena sayang mereka je. Tak boleh ke ada warna kuning dan merah dengan tujuan nak didik masa depan mereka agar berdikari dan bertanggungjawab Ustaz? Okey. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada mengajarkan kepada kita, la'ib waladaka sab'an. Bermain-mainlah anak kamu dan bermain-main dan berguraulah dengan anak kamu sampai umurnya 7 tahun. Adib waladaka sab'an, maka didiklah anak kamu
7 tahun berikutnya, 7 sampai 14. Wa sahibu sab'an, dan jadikan dia kawan pada 14 tahun ke atas. Okey. Dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita, banyak-banyak emosi kita tu, portion biru adalah lebih tinggi. Biru dan hijau lebih tinggi pada anak 1 sampai 7 tahun. Perlu ada kuning untuk dia faham, perlu ada merah untuk dia faham, tapi portionnya bukan itu yang lebih portion dia. Saya pernah jumpa satu ketika, Ustaz, anak saya ni Ustaz nakal lah Ustaz, boleh tak tolong buatkan air kan? Memang keras hati dia Ustaz. Saya kata, oh, anak tu berapa tahun? 5 tahun Ustaz, pandai melawan. 5 tahun tak tahu apa-apa sebenarnya. Maknanya tak faham. Jadi maknanya boleh kuning, boleh merah, tapi portion hijau tu kena lebih lagi. Okey. 7 sampai 14, maknanya 7-14, kena kuning tu lebih portion dia. Maknanya sebab itu dalam hadis Nabi sebut 10 tahun tak sembahyang, rotan contohnya. Rotan tu bukan rotan itu, tapi mana nak ceritanya kuning itu. Kita bentuk dia. Kan? Mana 7 sampai 14. Wa sahibu sab'an, jadikan dia kawan. Maknanya umur dia 14 ke atas, kita raikan keempat-empat emosi ni. Ada ketika kita merah, ada ketika kita hijau, ada ketika kita biru, ada ketika kita maknanya kuning. Maknanya meraihkan kematangan dia untuk dia start bentuk keempat-empat emosi yang ada pada diri ni. Maknanya taklah kita merah je, taklah kita biru semata-mata, tak. Kawan ni kan maknanya sulaman berbagai-bagai emosi. Kawan kan sulaman berbagai-bagai emosi. Kan? Ada ketika kawan kita merah, kau jangan buat macam tu. Ada ketika kawan kita tu hijau kan, macam kenapa kesian awak ni kan. Maknanya ada ketika dia biru, relax lah. Ada ketika dia kuning, jom semayang. Kawan ni sulaman keempat-empat emosi, kawan yang bagus kan. Kan? Jadi maknanya kawan yang bagus sulaman kepada keempat-empat emosi. Sebab itu Nabi SAW sebut Jadi maknanya anak yang 5 tahun tu, 7 tahun tu, portion dia tu. Maknanya bukan langsung tak boleh biru, hijau ataupun merah ataupun kuning. Portion dia biru tu kena lebih. Wallahualam. Maksudnya ibu bapa dan juga persekitaran tu dia boleh membantu untuk kuatkan bentuk kekuatan emosi anak-anak, Ustaz ya? Betul. Seterusnya Ustaz, ada soalan daripada sahabat kita ni, bukannya pertama kali, ada banyak kali jugalah, daripada M. Hambali N. Firhana. Tanya, betul ke Ustaz, tabiat ini ada kaitan dengan genetik? Contohnya tabiat kedekut yang diwarisi. Kedekut diwarisi. Ustaz, macam mana Ustaz? Okey. Sebenarnya dia diwarisi benda itu. Dia bukan tak macam-macam mental disorder. Mental disorder ada setengah-setengah genetically memang ada. Emosi ni sebenarnya dia ada inborn masing-masing. Sebab tu ada anak yang kebetulannya sama dengan emosi bapa kuning, anak pun kuning. Ada kadang-kadang tidak. Maksudnya, jadi maknanya itulah kerencaman manusia. Jadi maknanya kalau dia kata tidak, macam mana cara nak bentuk tu? Kan hari ni ada orang yang macam pening anak dia, kenapalah perangai tak sama macam dia contohnya kan. Ataupun dia nak bagi bisnes pada anak dia, bisnes tu katakan bisnes yang kuning, kira accountant, dia tak boleh bagi pada anak dia sebab anak dia tu emosi tu bukan kuning. Kan? Kenapa tak macam tu? Sebab manusia tu berbagai. Jadi maknanya emosi ni dia tidak diwarisi, dia dibentuk. Cuma kadang-kadang kalau mak bapak tu kuning, dia lebih untuk bentuk anak-anak tu agak kuning. Kan? Dia terbentuk emosi itulah, tapi tetap inborn tu tetap ada. Tetap ada perbezaan tu. Anak bapak ada kadang bapak biru, gurau je kerja bapak je, buat kelakar je ceritanya kan. Anak agak santai juga, tapi kalau anak tu memang merah, akan nampak merahnya itu. Kan? Maksudnya dia tidak diwarisi, dia adalah anugerah Allah kepada kerencaman berbagai-bagai dalam rumah tangga. Wallahualam. Ustaz, macam mana kalau ada anak-anak, jenis anak yang macam lebih matang daripada usia dia Ustaz? Sebab kadang-kadang anak-anak umur 7 tahun tapi dah tanya soalan-soalan yang agak mencabar kedua ibu bapa. Macam mana Ustaz? Adakah anak-anak ni ada masalah emosi ataupun sebenarnya dia memang dah boleh pun sebenarnya anak-anak itu beremosi dengan emosi yang lebih matang daripada usia dia Ustaz? Sebenarnya kadang-kadang bila anak tu bertanya soalan-soalan yang lebih tinggi daripada usianya, bagusnya sebenarnya dia punya otak tu bergerak. Dia nak tahu kenapa. Kan? Itu yang kadang-kadang mak bapak tak tahu, akhirnya mak bapak marah. Diamlah. Kan? Bapak marah. Tapi sebenarnya bagus sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita lah dengan keadaan masa dan sebagainya, itu menyebabkan kadang-kadang seorang tu dia jadi marah anak dia dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu simptom otak anak tu bergerak.
Kan? Dan kadang-kadang apabila otak anak tu bergerak, macam tu, apabila otak ni, ingat tadi perjalanan tadi kan, daripada sedar dia lahir berfikir akan lahir tindakan. Dia akan melahirkan tindakan. Apabila dia bergerak, dia akan melahirkan tindakan. Jadi kita anggap mungkin dia ni suka mengecah, suka mengecah ni apa? Buat sepah. Suka buat sepah. Kan? Suka buat sepah. Tapi padahal otak dia bergerak tu yang dia jadi godeh sana, bergodeh sini dan sebagainya tu. Cuma kadang-kadang kita tak tahan. Kan? Jadi sebenarnya perjalanan yang kita bincang tu sama je. Sedar akan melahirkan cara berfikir melahirkan tindakan. Tindakan akan melahirkan tabiat. So maksudnya kita kena aturkan sesuai dengan anak kita. Kalau anak kita biru contohnya. Biru ni dia agak artistik. Artistik ni dia ke arah seni. Boleh nampak dia suka melukis. Dia suka, mana boleh nampak biru tu artistik. Kalau kuning tu memang suka menyusun, suka nombor, suka kemas kan. Kalau maknanya hijau tu memang nampak kan. Maknanya fikir bagi pihak orang kan. Kalau merah tu nampak macam nak tu benda tu nak nampak sangat kan. So maksudnya kita boleh nampak. Jadi at least kita dah belajar penguasaan emosi. Anak yang inborn tu lahir dengan emosi berbagai. Ketika dia memaparkan emosi dia, kita sesuai dengan bahasa emosi dia. Kalau dia kuning tu kita paparkan kuning. Bentuklah emosi yang lain bagi pihak dia. Kalau dia tu merah, kita belajar cara mana nak handle orang emosi merah. Dia dah belajar dah. Benda itu sepanjang tahun 2022 ni. Ya, insya-Allah. Kalau anak tu jenis biru je kan Ustaz, menconteng rumah dan sebagainya, memang eloklah dia biru, tapi kena disiplinkan Ustaz. Kena masukkan kuning sikit, kena masukkan merah sikit. Macam Ustaz kata tadi, akan kita pun bersetuju kata salam Ustaz kata hadis dari Nabi itu memang betul sangat. Usia anak ke atas 7 tahun ke atas nak kena terapkan kuning dan merah agar kita dapat membentuk anak berdikari. Insya-Allah kita akan dapat saksikan anak kita lebih matang, kematangan anak tersebutlah. Suka mengecah ni sahabat kita kata, Sabrina Abu Bakar kata suka mengecah. Saya ingatkan tadi bahasa Argentina Ustaz, sebenarnya bukan ya. Suka buat sepah. Baik Ustaz. Ujung-ujung Ustaz, sahabat kita ada soalan juga berkenaan dengan bagaimana Ustaz cara orang tua menghadapi setiap anak yang berlainan emosi warna dominan. Apakah perlu dengan semua warna? Apakah dengan semua warna sebenarnya? Anak tu perlu ada satu, ada dua yang dominan, ataupun dia perlu ada ke semua warna tu dalam kehidupan anak-anak tu sebenarnya Ustaz? Okey, bukan saja anak-anak kita pun. Bagusnya kita bentuk kita ni, maknanya warna-warna semua ni kita kena bentuk. Kan, kita ada inborn warna kita. Tapi maksudnya kita kena bentuk juga. Contoh kata kita kuning, kebanyakan kalau orang kuning dia tak ada biru, dia hidupnya agak lebih serius. Fokus daripada kerja contohnya kan. Fokus pada tugasan dia contohnya kan. Dia tak hirau ke kemanusiaan. Okey. Salinkan sikit tambahkan kat nota kita ya. Orang yang emosi inborn merah dan juga kuning, dia ke arah tugasan. Dia memang fokus kepada benda-benda tugasan. Kan? Maknanya kalau dia tak ada hijau dengan tak ada biru, dia memang tak ada benda-benda berkaitan dengan orang lah. Kan? Orang yang ada biru dan juga hijau, dia punya fokus adalah orang. Maknanya apa-apa adalah orang. Kan? Okey, jadi katakan satu orang itu, dia emosi dia kuning, terlalu kuning, maknanya memang dia fokus di tugasan. Jadi maknanya dia fokus di tugasan. Jadi maknanya memang orangnya agak mungkin kurang memahami perasaan orang lain. Mungkin maknanya kerja memang dia rasa feel good kerja sampai tengah malam. Kan, balik rumah pun kerja lagi, kuning, agak serius kan. Maksudnya dia tak ada nak gurau-gurau, tak ada, sebab biru tak ada. Kan, sebab tu bagusnya kita pun bukan anak kita pun sendiri adalah explore ke empat-empat warna ni. Sebab itu saya suka berpesan, kalau siapa-siapa yang umurnya sebelum 40 tahun, mana explore lah ke empat-empat warna emosi ni ya. Biar kita semua dah explore warna-warna ni, kita lebih fleksibel, kita lebih nice orangnya ya. Kalau dah lebih 40, sebelum umur 60 lah ya. Sebelum 60 tu pastikan biar kita ke empat-empat tu kita ni. Sebab kadang-kadang ada semakin orang tua, semakin kalau terlalu merah kan. Dah makin tua, makin merah, dia tak explore warna-warna yang lain. Maksudnya, atuk datangnya, cucu akan run for your life, run. Maknanya lagi yang cucu-cucu. Okay? Tak mesra cucu-cucu nama dia Ustaz. Tak semasa cucu. Jadi mana sebelum 60.
Dah lebih 60 sebelum 80 lah ya. Dah umur saya 70 lebih tapi macam ni sebelum meninggal lah. Tapi saya nak cerita dia adalah yang umur bagusnya sebelum 40. Mana semua kita telah explore keempat-empat emosi ni supaya kita lebih fleksibel. Kita lebih nice sebenarnya orang, kita lebih faham dan kita akan jadi lebih matang emosi kita tu. InsyaAllah Ustaz. Perkongsian terakhir sahabat kita pada Akilah Afifi Muhammad Khair daripada Facebook IKIM kata, Assalamualaikum Ustaz dan juga DJ Yati. Kata sahabat kita dah suami bersifat psycho terbalik. Sekiranya sahabat kita ni maskulin, straight macam tu, suami dia feminin sikit, belik-belik, cakap berkias-kias, sensitif. Jadi bagaimana cara untuk sahabat kita ni nak handle pasangan satu, kemudian nak handle diri untuk pasangan? Boleh faham sahabat kita ni macam mana Ustaz? Okey, kita analisa. DJ Kak Yati sebagai kita punya wakil. Agak-agak emosi isteri tu apa lebih dia tu? Merah ni Ustaz. Ya, merah ataupun kuning kan Agak-agak suaminya emosi apa lebih dia? Dia lebih macam hijau, macam biru juga ada. Hijau ke biru So maksudnya apa? Kita boleh faham kat sini, isteri ni macam saya sebut tadi, saya tambahkan catatan kita, fokus adalah tugasan. Suami ni fokus adalah orang. Jadi maknanya, sebab itu kadang-kadang mungkin suami akan rasa macam terkecil hati dan sebagainya, macam dia ni fikir diri dia fikir kerja dia je. Bagi isteri pun mungkin cakap asyik fikir orang aja suami aku ni kan. Fikir jaga hati apa semua. Itu yang bila kita faham coding warna ni bagus dia, kita sedar. Ingat tak, kesedaran akan bentuk cara berfikir akan bentuk tindakan akan bentuk tabiat akan bentuk karakter akan bentuk lifestyle. Jadi maknanya at least kita ada kesedaran, suami aku ni hijau ataupun biru sebenarnya, memang fokus kemanusiaan, jaga hati sebagainya, aku memang nak cakap je. Jadi maknanya tidak semua tempat bagus kita memberi pendekatan merah ataupun kuning semata-mata, tak semua tempat kan. Walaupun kita kata saya macam ni lah, memang macam ni, mulut jahat tapi hati baik, tak semua tempat perlu macam tu. Jadi kita kena explore hijau juga. Semua jangan maksudnya build ataupun develop empathy tu. Mana develop hijau tu nothing personal sebenarnya. Tak semua benda perlu personal. Diri kita je tak. Mana perlu bentuk juga maknanya macam mana memahami orang, macam meraih orang, macam mana duduk kadang-kadang cuba dengar suami cakap kan. Kalau tidak suami cakap, kita akan cerita bab lain, kita akan fikir benda lain, kita akan fikir tugasan kita je. Merah atau kuning, dia akan fikir tugasan, apa yang nak fokus nak buat je kan. Hijau dengan biru lebih kepada memang fikir orang, kemanusiaan dan sebagainya. Maknanya macam mana cara dia, maknanya faham dulu apa emosi suami itu, kemudian kita dah belajar maksudnya macam mana cara nak kita handle orang yang emosi berbagai ni. Wallahualam. Itulah, kalau nak suami faham kita, kena cakap lah kan Ustaz kan, kita ni orang yang macam mana, tolonglah buat macam ni mungkin lah Ustaz kan. Saya tak langsung sebenarnya kita membantu suami kita ada kuning dan merah juga sebenarnya kan Ustaz. Sampai hujung Ustaz, kita pernah DJ KIT kita pernah bincang satu tajuk dulu, pasangan bukan ahli sihir. Kalau kita ingat dulu. Ya Ustaz. Kalau ingat, pasangan bukan ahli sihir, maknanya bukan ahli sihir itu maksudnya dia memang takkan faham. Kadang-kadang boleh faham, kadang-kadang memang kena sebutkan. Dia bukan boleh faham secara automatik. Banyak orang cakap, dia suami, takkanlah benda dia tak faham. Tapi sebenarnya tak. Ada orang memang dia tak faham. Dan bukan salah dia pun.